Dah. Belum. Ya. Dan kita mengenai kuliah malam ini yang sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Maka fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah Subhanahu wa ta'ala di kitabil azim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qanidul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Sehingga Allah SWT mengatakan orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Kemudian ada riwayat menyatakan bahawa orang yang menuntut ilmu itu sentiasa memohonkan kemaafan dan ampunan boleh ikan di lautan dan juga burung di udara. Ikan di lautan dan juga burung dalam memohon ampunan dari orang yang dalam menuntut ilmu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hormati imam kita, lalu juga Alhamdulillah. Kemudian dalam puasa masjid muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah banyak yang bersyukur kepada Allah karena yang dapatnya rahmat kepada Allah. Saya dapat bersama malam ini. Baik. Kita lihat ada tanda segar, ada tanda tak? Ada tak tanda yang kosong? Tak ada. Ada? Ada tak tanda ke sini? Dapat kita lihat di muka surah 46. 46. Boleh. Apakah basmalah satu ayat Quran? Surah 46. Kalau maksudku Allah Ta'ala menempatkan bidulun ini bidarin amin dalam kata Amin Musaddiq atau pengarang dan telah menempatkan ilmunya dalam dua negara, itulah dunia dan akhirat. Tajuknya, apakah basmalah satu ayat Quran? Yang ingin kami bahaskan di sini, apakah basmalah itu termasuk salah satu ayat Quran? Ulama tersepakat bahawa basmalah yang terdapat dalam surah An-Naml adalah sebahagian daripada ayat Quran. Mana ayat tuan-tuan? Ayat 30 ayat surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat ini daripada Nabi Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya ianya surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey. Tetapi mereka masih memperselisihkan apakah dia termasuk salah satu ayat dalam suratul Fatihah atau tidak, ataukah dia merupakan ayat pertama daripada setiap surah. Dalam masalah ini tuan-tuan ada beberapa pendapat.
Pendapat pertama menyatakan bahawa ia termasuk salah satu ayat ataupun sebahagian daripada surah Al-Fatihah, dan sekaligus termasuk ayat pertama daripada setiap surah. Inilah pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat siapa tuan-tuan? Imam Syafi'i. So Imam Syafi'i menyatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah itu merupakan satu ayat pada surah Al-Fatihah. Pendapat pertama menyatakan bahawa dia termasuk salah satu ayat ataupun dia merupakan sebahagian, syatrun atau sebahagian daripada surah Al-Fatihah, dan sekaligus termasuk ayat pertama daripada setiap surah. Inilah pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kita di Malaysia ni popularlah dengan mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada juga penganut-penganut lain menganut agama fahaman mazhab yang lain lah. Kemudian B, pendapat kedua menyatakan bahawa dia tidak termasuk bahagian dari surah Al-Fatihah dan tidak juga surah-surah lainnya. Ini pendapat daripada siapa tuan? Ini pendapat daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Pendapat kedua menyatakan Imam Malik, dia kata dia tidak, basmalah itu tidak termasuk sebahagian daripada surah Al-Fatihah, dan basmalah juga tak termasuk salah satu ayat daripada mana-mana surah yang terdapat dalam Quran. Inilah pendapat daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala, tuan-tuan. Boleh ya? Ada gambar tak? Ada gambar? Ada. Kita tak nampak. Baik, seterusnya pendapat ketiga pula. Pendapat ketiga menyatakan bahawa dia merupakan ayat yang berdiri sendiri dalam Quran, yang diturunkan untuk berfungsi sebagai pemisah di antara surah-surah dan tidak termasuk bahagian daripada surah Al-Fatihah. Ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Dia kata basmalah merupakan ayat yang berdiri sendiri. Dapat ayat yang berdiri sendiri dalam Quran, yang mana fungsi dan juga tujuannya adalah untuk memisahkan antara satu surah dengan satu surah yang lain, satu surah dengan satu surah yang lain. Atau dia katakan sebagai faslun. Faslun ni pasalah yang memisahkan antara satu surah dengan surah lain. Ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Baik, kemudian kita lihat pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendasarkan pendapat mereka dengan sejumlah dalil yang kami ringkaskan di sini, yang menyatakan bahawa basmalah itu merupakan satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Mana dalil ini tuan-tuan? Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Iza qara'tum alhamdulillahirabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha." Maksudnya tuan-tuan apa? Iza qara'tum, apabila kamu membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka nak kamu baca basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim pada awalnya. Kenapa tuan-tuan? Innaha ummul kitab, kerana bahawa sesungguhnya tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ummul kitab, ummul Quran, wa ummul kitab, dan ibu kitab, wa sab'ul masani, dan 7 ayat yang berulang-ulang yang kita baca dalam solat. Wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha, dan bismillahirrahmanirrahim itu salah satu daripada ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu daripada ayat surah Al-Fatihah. Itu dalil yang pertama lah. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat bahawa bismillah itu merupakan satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Yang kedua, hadis daripada Ibn Abbas, anna Rasulullah SAW yaftatihu salah bi bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW membuka akan salat. Yaftatihu salah, membuka salat, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil kedua lah. Dalil ketiga, hadis pada Anas bahawa dia pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah SAW.
Lalu dia menjawab, kanat qiraatuhu muddan. Kanat qiraatuhu muddan, adalah bacaannya Nabi itu panjang. Adalah bacaannya Nabi itu panjang. Kemudian lalu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, ila akhiril ayah, sehinggalah kepada habis ayat itulah. Ni dalil ni juga tuan, dalil menyatakan bahawa basmalah ataupun bismillah itu salah satu daripada ayat surah Al-Fatihah. Dalil keempat tuan. Dalil keempat. Hadis daripada Anas. Anas qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azhurina iz ighfa'atan summa rafa'a ra'sahu mutabassiman faqulna ma adhaka ka ya Rasulullah, ma adhaka ka ya Rasulullah. Qala unzilat alaiha anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Apa maksudnya tuan-tuan? Hadis ini terima daripada Anas. Qala, berkata ia, baina, tak tak kala Nabi SAW kan, ataupun antara kami adalah Nabi SAW zata yaumin, pada satu hari, baina zuhrina iz aghfa ghifatan. Tiba-tiba Nabi itu mengantuk. Nabi mengantuk, akan sebagai mengantuk. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkatkan kepalanya, mutabassiman, dalam keadaan Nabi itu tersenyum. Dalam keadaan Nabi itu tersenyum. Jadi Anas kata satu hari dia duduk bersama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba tuan-tuan, Nabi mengantuk. Zata yaumin baina zahurina iz ighfa'atan. Tiba-tiba Nabi mengantuk, akan mengantuk yang sangat mengantuklah. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi pun mengangkat kepala Nabi. Mutabassiman, dalam keadaan Nabi angkat kepala tu dalam keadaan tersenyum kan, senyum Nabi. Faqulna, maka lalu kami bertanya pada Nabi, ma adhaka ka ya Rasulullah, kenapa kau ni ketawa ya Rasulullah? Kenapa ni kau tersenyum? Kenapa ketawa ya Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW menjawab, unzilat alayya anifan surah, baru saja sebentar tadi tuan-tuan turun atasku satu surah. Kata Nabi, baru sebentar tadi turun aku tu satu surah. Anifan maknanya baru sebentar tadi. Unzilat alayya anifan suratun, baru bentar lagi ada satu surah turun ke aku, kata Nabi. Faqara, maka lalu pun Nabi pun salam membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian Nabi membaca ayat inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami memberikan pada engkau ya Muhammad al-kautsar, kebajikan yang banyak. Kebajikan yang banyak. Ada ulama menyatakan, ulama tafsir dia kata al-kautsar ni maknanya kolam lah, kolam. Yang akhir besok umat Rasulullah SAW akan minum di kolam itulah, namanya telaga Kautsar. Kemudian disambung ayat itu, fasalli li rabbik, fasalli, maka naklah kamu sembahyang, li rabbik, bagi menyembah Tuhan engkau, wanhar, di samping itu naklah kamu berkorban. Itu sebabnya hari raya korban itu dikatakan sebagai yaumun nahar. Yaumun nahar, pada hari raya korban lah. Jadi nahar itu itulah perkataan dalam Quran ni, fasalli li rabbika wanhar. Anhar itu adalah maknanya korban. Maka naklah kamu bersembahyang, kata Nabi Muhammad SAW, kata Allah Ta'ala, naklah kamu solat mengingat aku, kata Allah Ta'ala, dan naklah kamu juga berkorban. Bila sampai satu masa dan ketika, naklah kamu berkorban untuk aku, kata Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal
abtar. Okey. Sesungguhnya keadaan engkau itu dialah engkau tu dalam keadaan abtar. Abtar ni terputus dia punya zuriat keturunan, terputus zuriat keturunan. Okey. Itu dikatakan abtar lah. Baik. Jadi mereka menyebutkan bahawa hadis ini merupakan menunjukkan basmalah sebagai salah satu ayat daripada setiap surah dalam Quran. Ini kerana Rasulullah SAW membacanya pada permulaan surah Al-Kawthar. Ya, jadi daripada riwayat tadi ialah menunjukkan bahawa Nabi ada membaca basmalah ataupun bismillah pada awal. Jadi ini merupakan sebagai salah satu dalil atau hujah lah ulama yang pro kepada Imam Syafi'i. Okey. Mereka juga menggunakan dalil akal bahawa dalam mazhab Quran yang pertama, basmalah itu tertulis pada permulaan surah Al-Fatihah dan pada permulaan setiap surah lainnya kecuali pada surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Demikian juga dalam mazhab yang tertulis pada period berikutnya yang kemudian dikirim ke wilayah-wilayah lain di dalam Islam yang merupakan salinan daripada mazhab pertama tadi. Okey. Jadi rupa-rupa tuan-tuan, Quran yang ditulis tu oleh yang telah pun diarahkan bila Nabi Muhammad SAW kan wafat. Okay. Pada zaman Nabi memang tak ada arahan supaya tulis Quran. Quran hanya ditulis di lembaran-lembaran kertas, di kulit-kulit pokok kan, kulit pokok. Lepas tu kulit-kulit binatang kan yang telah mati. Quran apa pun yang bukan daripada Quran, mereka sangat tegas dalam masalah ini sehingga mereka melarang tulisan kaligrafi, nama-nama surah atau memberi titik pada huruf. Jadi tuan-tuan, kalau ikut pendapat yang mutawatir, pendapat yang kuat lah. Pendapat kuat di mana ulama-ulama ataupun para sahabiah, para sahabat yang mengarang ataupun menulis, mengumpulkan Quran ini tuan-tuan, kan mereka akan memasukkan apa sahaja yang selain Quran dalam Quran. Yang selain Quran tidak akan dimasukkan dalam Quran. Jadi yang jelas pada kita bahawa bismillah itu ditulis dalam Quran. So maknanya kalau bismillah ditulis dalam Quran, maknanya bismillah itu merupakan salah satu ayat dalam Quran. Faham kan? Nampak kan? Jadi pendapat mutawatir membenarkan bahawa mereka tidak akan memasukkan dalam Quran dan dengan dakwat yang berlainan. Dan untuk melihara Quran daripada masuknya unsur-unsur selain Quran, maka ketika terdapat basmalah di dalam surah Al-Fatihah dan pada permulaan surah-surah, maka ini menunjukkan bahawa basmalah adalah salah satu ayat daripada setiap surah dalam Quran lah. Jadi kalau ikut pada apa yang nyata ke sini, permulaan Al-Quran ditulis, dibukukan, tidak diletak baris. Tak ada baris dan tak ada titik. Tak ada baris dan tidak ada titik dan tidak ada tulisan kaligrafi yang tertentu lah. Tapi zaman sekarang kan dah moden kan. Dah moden kan, dengan tulisan kaligrafi yang cantik, dengan ada baris, dengan tak? Ada pula dia punya hukum tajwid dia kat situ. Ada mim kecil lah macam tu kan. Idgham ma'awunah, idgham bilawunah. Lepas itu kalau zaman sekarang ni dengan taranum dia, dengan ras dia, dengan hijaz dia, apa lagi? Macam-macam kan taranum tu. Bagi yang ahli taranum dia tahulah. Kalau bukan ahli taranum susah lah dia kan, dia tak tahu dia nak buat. Nafas selak pendek. Maliki kan? Pendapat mazhab Maliki, bukan Hanafi. B. C nanti baru Hanafi. C Hanafi. Ni B ni Maliki. Potong Hanafi itu pada Maliki lah. Faham Jadi Maliki berpendapat bahawa basmalah itu tidak termasuk salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah dan tidak termasuk salah satu ayat dalam Quran. Tak termasuk satu ayat Al-Fatihah. Itu sebabnya mereka baca tu
secara baca tu bacaan secara sunat je lah. Mereka baca secara sir kan, secara perlahan. Kenapa? Kerana mereka ni mazhab Maliki. Jadi masalah hanya dibaca untuk mengambil keberkatan saja. Mana pendapat mereka, mana hujah mereka tuan-tuan? Kerana nak cakap satu benda ni mesti ada hujah. Iaitulah hadis, kadang bacaan dia secara sir lah, secara perlahan dibaca je. Tujuannya untuk mengambil keberkatan. Baik, kemudian yang kedua, hadis Anas. Salaitu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahirabbil alamin. Wa kana yastaftihuna bi alhamdulillahirabbil alamin. Salaitu, aku sembahyang, khalfa di belakang. Khalfa belakang, kalau amama di depan lah. Faqa di atas, tahta di bawah. Salaitu khalfa Nabi, aku sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa Abi Bakrin, dan Abu Bakar pun ada masa tu. Wa Umar, dan Umar pun ada. Wa Utsman, dan Utsman pun ada. Fakanu yastaftihuna, maka adalah mereka itu membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi jadi tak ada dibaca alhamdulillahirabbil alamin. Aku mulai dengan Allah Ta'ala yang Maha Pemurah penyayang, itu tak adalah. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kemudian di dalam lafaz Muslim dikatakan la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhiriha. La yazkuruna bismi abdi asna alayya abdi. Wa iza qala malik yaumiddin, malik yaumiddin qala majjadani abdi, majjadani abdi. Marratan fawwadu alayya abdi. Fa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Fa iza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Qala Sufyan sani bihi aku telah membahagikan antara aku dan hamba-Ku, kan, dalam konteks sembahyang ni tuan-tuan. As-salah ni nisbah ini kepada dua pembahagian. Okey, separuh-separuh. Macam tu. Wali abdi masalah, dan bagi hamba-Ku di atas apa yang mereka minta. Fa iza qala abdu, apabila seorang hamba tadi berkata dalam solat dia alhamdulillahirabbil alamin, segala puji ar-rahmanir-rahim, dan apabila seseorang itu membaca ar-rahmanir-rahim, qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun berfirman asna alayya abdi, asna alayya abdi. Apa maksudnya tuan-tuan? Hamba-Ku menyanjungiku. Hamba aku menyanjungi akulah, sanjunglah. Sanjung ke atau puja ke puji, kan, lebih kurang macam tu maknanya, kan, asna alayya abdi. Wa iza qala, dan apabila hamba tadi berkata maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maka Allah Ta'ala pun menjawab majadani abdi, majadani abdi, hamba-Ku mengagungkan aku. Kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jawab tu, tak dengar lah. Allah Ta'ala menjawab, dia kata majadani abdi, hamba-Ku telah mengagung ataupun membesarkan aku. Wa qala maratan, dan berkatalah ia pada waktu yang lain, Allah Ta'ala kata fawwadu ilayya abdi, hamba-Ku telah menyerahkan urusannya kepadaku, kata Allah. Hamba-Ku telah menyerahkan urusannya kepadaku, ya Allah. Itu jawapan Allah Ta'ala. Fa iza qala ihdinas siratal mustaqim, dan apabila hamba pula tadi berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta pertolongan, apa jawapan balasan daripada Allah? Haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara aku dan antara hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku itu apa yang diminta. Dan bagi hamba-Ku itu apa yang diminta. Apa yang hamba-Ku minta, maka aku akan balas.
aku akan bagilah apa yang diminta, kata Allah Ta'ala. Kemudian fa iza qala ihdinas siratal mustaqim, dan apabila berkata hamba tadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Apa jawapan Allah tuan-tuan? Qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Allah Ta'ala menjawab, ini bagi hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Apa yang diminta. Qala Sufyan haddatsani bihi al-Ala'u ibnu Abdurrahman ibni Yaqub dahaltu ilaihi wa huwa maridun fi baitihi fasa'altuhu ana anhu. Mereka daripada mazhab Maliki menyatakan bahawa maksud firman Allah Ta'ala aku membahagikan solat ialah membahagikan suratul Fatihah. Dia kata itu maksud daripada ulama-ulama dalam mazhab Maliki. Dia kata maksud Allah Ta'ala membahagikan solat itu ialah Allah Ta'ala membahagikan suratul Fatihah, dan surah itu disebut solat kerana solat tidak sah tanpa membaca suratul Fatihah. Oleh itu, jika seandainya basmalah salah satu ayat daripada surah, dia akan disebut dalam hadis kursi ini. Tuan-tuan lihat hadis kursi itu tuan-tuan, ada tak sebut bismillah? Tak ada kan? Terus alhamdulillahirabbil alamin. Nampak? Fa iza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin. Apabila seorang hamba tadi berkata segala puji bagi Allah, maka Allah menjawab. Tak ada pun dalam riwayat ini kan apabila seorang hamba itu membaca bismillahirrahmanirrahim dulu. Nampak? 4 dia kata basmalah itu tak langsung Fatihah. Sebab apa? Pada ayat yang nombor 2 tu, ayat kedua dah ada dah Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa nak sebut lagi? Kenapa nak sebut di nampak? Kenapa nak sebut bangkanya bismillahirrahmanirrahim? Sebab pada ayat kedua tu dah ada Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hujah mereka lah. Yang kelima, penulisan basmalah pada permulaan surah-surah adalah mendapatkan berkat. Penulisan basmalah pada pendapat Imam Mazhab Maliki ini, penulisan basmalah pada permulaan surah-surah tapi tidaklah mutawatir pula bahawa dia termasuk ayat Quran dalam surah-surah tersebut, kata mereka. Walaupun mutawatir dalam konteks penulisan, dalam mutawatir dalam konteks mutawatir tu tak? Mutawatir ini adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan ramai di kalangan Islam, dan mustahil mereka itu salah seorang daripadanya itu berlaku dusta ataupun pembohongan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna mutawatir lah. Jadi hujah mereka kelima dikata dalam suratul Fatihah itu, tetapi walaupun ditulis pada setiap surah, jadi tak semestinya, mereka kata tak semestinya bismillah itu satu ayat daripada surah itu. Dan mereka tulis pun hanya untuk mendapatkan keberkatan saja, bukan wajib pun kan. Gitu hujah mereka lah. Kemudian Imam Qutubi pula pendapat tafsir yang hebatlah, tafsir Qutubi yang dikarang oleh Imam Qutubi. Dia ni ulama besar lah Imam Qutubi ni. Jadi Imam Qutubi pun tuan-tuan juga menyokong pendapat dalam mazhab Imam Malik ini. Kemudian Ibnu Arabi pula berkata, cukuplah menjadi pegangan bagimu bahawa basmalah itu bukan termasuk ayat Quran disebabkan adanya perbezaan pendapat tentang masalah ini. Kerana ayat Al-Quran tidak mengandungi perselisihan. Kerana Quran tak ada perselisihan. Cuma sekarang dalam masalah basmalah ini ada berselisih. Sepatutnya tak ada berselisih. Kerana Al-Quran itu tak perlu diperselisihkan lagi. Semua yang muktamad. Sedangkan bismillah di kalangan ulama mazhab Syafi'i lain, mazhab Maliki lain, Hanafi pun lain kan. Jadi berbeza pendapat. Itu kalau berbeza pendapat tak layaklah dikatakan sebagai satu ayat Al-Quran gitu. Baik, kemudian
Hadis sahih tidak mempunyai kekurangan, menunjukkan bahawa basmalah tidak termasuk salah satu ayat pada Fatihah dan surah-surah lainnya. Ini dengan sudut pandangan yang lebih rasional, iaitu bahawa Masjid Nabawi diberidah telah berabad-abad lama, sejak daripada zaman Nabi Muhammad SAW sampailah pada zaman hidupnya Imam Malik rahimahullah taala, tidak ada seorang pun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim kerana mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Nampak? Jadi kalau di Masjid Nabawi itu imam dia tak Bismillahirrahmanirrahim, dia terus baca Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Jadi semenjak pada zaman Nabi sampailah sekarang lah, tidak seorang pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini membantah apa yang kamu sebutkan. Hanya sahaja tuan-tuan, teman-teman kami menyatakan bahawa dalam bab Bismillah ini berpendapat bahawa penulisan basmalah di dalam mazhab Quran menunjukkan bahawa dia merupakan salah satu ayat daripada Quran, tetapi tidak bererti bahawa basmalah termasuk salah satu ayat daripada setiap surah. Kan? Jadi mazhab Hanafi dia kata mereka tak menafikan setiap surah itu ada Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan bahawa ia tidak termasuk salah satu ayat daripada surah Fatihah. Dengan demikian tuan, mereka meletak merupakan sebuah ayat Quran secara utuh, kecuali dalam surah An-Naml yang diturunkan sebagai pemisah di antara surah. Jadi mereka meletakkan bahawa basmalah ni dia sebagai merupakan sebuah ayat Quran secara utuh yang diturunkan sebagai pemisah antara surah. Dia ni sebagai pemisah je antara surah-surah tersebut. Tapi adakah basmu inqida'a as-surati hatta tanazzala Bismillahirrahmanirrahim. Kunna la na'rifu, adalah kami tidak mengetahui akan akhir surah sehingga diturunkan Bismillahirrahmanirrahim, hatta tanazzala Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ini kami tak tahu sebenarnya mana satu akhir setiap surah itu, kecuali bila ada bismillah. Bila ada bismillah je baru dah tahu, oh ayat ni dah berakhir dah, ayat ni dah habis dah ayat ni. Kenapa? Dan kita akan masuk ayat yang baru. Jadi mereka beranggapan bahawa bismillah ni lebih kepada peranannya untuk memisah-misahkan ayat Quran, jadi bila diletakkan bismillah barulah ada batasan surah. Nampak? Dan bismillah pun dia punya makna dia pun besar. Kalau tak letak bismillah macam mana? Hanya letak garis sempadan je tuan-tuan, kan tak molek kan? Orang molek lah kalau hanya letak garis sempadan saja, ada garisan kan, tapi tak ada dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak cantik lah tu, tak cantik lah. Jadi bila tersebut bismillah dengan nama Allah, aku mulai dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha kan? Jadi besarlah dia punya peranan bismillah itu. Nampak? Lahir itu jelas menunjukkan bahawa Quran itu salah satu daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi tuan-tuan, Imam Abu Bakar Ar-Razi pernah berkata tentang persoalan apakah basmalah itu salah satu ayat dari Fatihah atau tidak. Ulama Kufah menghitungnya sebagai satu ayat. Karki payah nak sebut tuan. Dia kata basmalah baca juga, tapi tak perlu baca kuat. Baca sir lah, perlahan je, macam tu. Kalau ada bahasa sir, kan, ini adalah salah satu daripada karinah ataupun petunjuk ataupun petanda bahawa basmalah itu bukan benda yang wajib. Sedangkan Syafi'i menganggap ia sebagai ayat daripada setiap surah, tuan-tuan. Padahal tidak seorang ulama pun sebelum beliau yang berpendapat demikian.
Imam Bukhari, Imam Muslim, barulah mereka pula. Kan? Jadi tak patutlah tuan-tuan nak menafikan mazhab Syafi'i. Sebab ada yang kadang-kadang dia tak nak ikut mazhab, dia kata cukup hanya sekadar ikut Imam Bukhari, Muslim aja. Cukup hanya gunakan Sunan Sittah aja. Sunan Sittah kan, tak perlu nak ikut mazhab mazhab dan sebagainya. Dia tak tahu kan yang lahir siapa dulu. Imam Hanafi, lepas tu Imam Maliki, lepas tu Imam Syafi'i, lepas tu Imam Hambali. Bukan ayat pertama daripada setiap surah ialah sabda Nabi SAW, inna suratan fil Quran salasuna ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabaraka allazi biyadihil mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk. Ada sebuah surah dalam Quran yang terdiri daripada 30 ayat yang memberi syafaat kepada pembacanya sehingga diampunkan baginya dosanya, iaitulah tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat. Sudah tentu menjadi 31 ayat. Dan tentu ia akan bertentangan dengan apa yang sabda Rasulullah SAW itu. Di samping itu ulama Quran dan juga fuqaha, orang-orang faqih juga telah sepakat bahawa surah Al-Kautsar itu terdiri atas 3 ayat dan surah Ikhlas berjumlah 4 ayat. Maka jika basmalah termasuk bahagian daripada surah itu, tentu jumlahnya akan lebih. Kalau Al-Kautsar bukanlah 3 ayat, jadi 4 ayat lah. Surah Ikhlas 4 ayat kan. Kalau Bismillah itu termasuk satu surah daripada Ikhlas, maka jadilah surah Ikhlas itu 5 ayat. Demikian kan. Tapi yang jelas bahawa dia bukan. Surah Kautsar ialah 4 ayat. Surah Kautsar 3 ayat kan. Surah Al-Ikhlas 4 ayat, bukan 5 ayat. So maknanya bismillah yang banyak-banyak tu tulis dapat Quran tu kan, dia hanya sebagai pemisah saja. Nampak? Wallahu a'lam bissawab. Faham kan? InsyaAllah akan datang semua lagi pendapat yang paling kuat. Panjang lagi tu tak bagi. Wallahu a'lam. Ada persoalan tak? Kalau persoalan tak ada? Okey. Tutup. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa lam taqabbal rizqan halalan wa barakatan katsirah wa ziyana fata ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain istajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Ada tak pakai mic?